kita. Okay, apa yang lintas dalam otak kita ini tak sama. Bahkan kita kena yakin dengan keimanan bahawa kedudukan syurga yang amat hebat. Kemudian yang ke-16, syurga terdapat mata air, sungai dan lautan. Ya, pertama kita beriman. Tuan-tuan dan perempuan jangan bicarakan bagaimana sungai ada pula dalam syurga, bagaimana lautan ada dalam syurga, itu bukan urusan kita. Yang urusan kita adalah beriman dengan apa yang Allah tetapkan. Ini berdalilkan dalam hadis dan dalam Al-Quran seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Ghashiyah, fiha ainun jariyah, di dalamnya terdapat mata air yang mengalir, yang mengisyaratkan kepada kita betapa indahnya air yang mengalir itu dilihat ya di dalam syurga. Gambaran ini bertambah indah apabila orang-orang Arab yang berada di padang pasir ya bila dia mengetahui tentang kisah air mengalir, air yang begitu indah ya, mereka tertarik, tidak dinafikan. Dan kita juga beriman dengan kewujudan mata air yang indah ini supaya kita sentiasa berusaha untuk menjadi orang yang terbaik dan memiliki mata air yang indah ini. Baik, dalam ayat Al-Quran tadi kita baca fiha ainun jariyah. Di dalamnya terdapat mata air yang mengalir. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, bukan sedikit mata air, begitu banyak kalau kita menyaksikan di dalam Al-Quran berbagai-bagai mata air, dan yang istimewanya diberikan kepada mereka dengan kemudahan pelayan-pelayan yang menghidangkan apa dia nak, ya, apa yang dia nak. Sehingga kan Allah bagi misal dalam Al-Quran ini, nanti kita akan lihat hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Rasulullah bersabda, inna fil jannati bahrun al-ma' wa bahrul asal wa bahrul laban wa bahrul khamar summa tashaqqaqal anharu ba'dah. Sesungguhnya di dalam syurga terdapat lautan air madu, lautan air susu dan lautan arak. Kemudian darinya terpancar sungai-sungai. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya. Jadi gambaran ini datangnya dari mana? Datangnya daripada Al-Quran yang menceritakan kedudukan air di dalam syurga. Baik, kita buka dalam Al-Quran surah Muhammad. Bagi mereka yang ada Quran pada sisi mereka ataupun pada handphone mereka, boleh buka. Ya, kita tengok Al-Quran surah Muhammad. Baik. Surah Muhammad, surah yang ke-47, juzuk yang ke-26. Allah menceritakan bagaimana, tuan-tuan dan perempuan, pertama saya dah terangkan dalam siri iman ini, siri ayat Al-Quran pertama beriman, jangan bicara banyak. Beriman apa yang Allah tetapkan, dan jangan disamakan gambaran-gambaran ini di muka bumi. Ya, namanya sama, kata Ibn Abbas, hakikatnya hanya Allah yang mengetahui betapa hebatnya. Baik, dalam surah Muhammad juzuk yang ke-26, surah yang ke-47, ayat yang ke-15, muka surat 508. Semua dapat? Bismillah. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masalul jannati allati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim kaman huwa khalidun fin nari wa suqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apakah perumpamaan penghuni syurga yang dijanjikan kepada orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya,
Sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Sungai-sungai dari air arak yang lazat rasanya bagi peminum. Dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Dan mereka memperolehi di dalamnya segala macam buah-buahan dan keampunan dari Tuhan mereka. Adakah sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberikan minuman dengan air yang mendidih sehingga terputus usus-ususnya. Na'udzubillah min dzalik. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ianya digambarkan Allah di dalam syurga dalam ayat ini pancaran air-air yang terbesar di dalam syurga yang dikatakan berpuncanya di Arasy Ar-Rahman, dan syurga Firdaus berada di bawah Arasy Ar-Rahman yang paling hampir dengan Arasy Ar-Rahman. Maka terpancarlah sungai-sungai ini yang terbesar sekali 4 sungai. Maka daripada 4 sungai itu dia akan bercambah yang dikaitkan seperti dalam surah Al-Mutaffifin, dalam surah Al-Insan, dalam surah Al-Kautsar dan beberapa ayat-ayat yang lain menceritakan kehebatan berkaitan dengan sungai-sungai dalam syurga. Mudah-mudahan Allah berikan kita sungai tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan kita dapat meminum air sungai di dalam syurga itu kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi ini adalah gambaran yang Allah ceritakan. Ya, gambaran yang Allah ceritakan di dalam syurga berkaitan dengan sungai-sungai. Cuma kita nak tahu apakah beberapa sungai-sungai yang lain yang disebutkan di dalam Al-Quran selain daripada 4 sungai. Dia digabung-gabungkan, hanya Allah yang mengetahui. Maka mari kita buka di dalam ayat surah Al-Insan. Surah Al-Insan adalah juzuk yang ke-29. Ya. InsyaAllah saya harapkan tuan-tuan dan perempuan, ya, talibul ilm, penuntut ilmu, ada Quran bersama di depan. Ya, jangan ada cekodok, tempoyak pula, cekodok, apa lagi, French fries saja. Bukan tak boleh, dia tu boleh. Tapi Al-Quran kena ada. Ya. Baik. Surah Al-Insan. Kita lihat pada ayat yang kelima. Surah yang ke-76, juzuk 29, muka surat 578. Jumpa ya, ayat yang kelima. Rasanya pernah kita bicara ayat tersebut. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Sesungguhnya orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam syurga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkan dengan sebaik-baiknya. Okay, ini dia air kafur yang terdapat dalam syurga. Tuan-tuan dan perempuan, gambaran yang begitu hebat. Ya, setelah 4 sungai yang ataupun 4 lautan yang besar itu diberikan kepada umat Muhammad, lalu terpancarnya berbagai-bagai jenis mata air yang berbagai-bagai bentuk, rasa dan perisanya. Subhanallah, maha suci Allah. Saya beriman tanpa ragu-ragu. Amantu bi ma anzalallahu bi. Baik. Dalam ayat ini juga mengisyaratkan ianya adalah untuk orang yang beriman, orang yang bertakwa. Tadi dalam surah Muhammad tadi kita menyaksikan apa Allah katakan, bagi orang-orang yang beriman yang meminum 4 air lautan tu yang dimiliki oleh mereka, 4 lautan itu, ya. Pada orang yang berdosa pada akhir ayat tu hanya diberikan 1 minuman saja. Tuan-tuan dan perempuan, bayang Allah gambarkan minuman yang terbaik di akhirat, tetapi ramai yang memilih minuman yang tidak baik, ya, di akhirat sana. Kerana apa? Kerana kedarhakaan mereka kepada Allah. Allah katakan bahawa minuman yang tak baik itu jika diminum terputus-putus urat, ya, usus-usus mereka. Tetapi kenapa manusia ini memilih minuman-minuman tersebut? Na'udzubillah min dzalik. Okey, baik. Kita lihat kepada ayat yang berikutnya dalam surah yang sama ni, surah Al-Insan, ya.
ayat yang kita baca, ayat yang ke-15 pula. Ya, cuba buka. Ayat yang ke-15, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca. Wow, kehebatan yang kita lihat. Ya, Allah ceritakan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala yang bening laksana kaca. Perak laksana kaca. Ini satu benda yang tak pernah kita lihat di muka bumi. Okey. Allah nak menceritakan betapa cantik produk yang ada di sana. Ya, bukan sebarang produk yang berbagai-bagai, yang berkualiti, bukan sebarang produk berbagai-bagai, bahkan dia berbagai-bagai dan berkualiti. Kita ni produk kedai RM2 berbagai-bagai tapi tak kualiti. Ya, lihat bagaimana Allah ceritakan. Iaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukurkan mereka dengan sebaik-baiknya. Kaca-kaca dari perak. Bagaimana? Saya beriman. Memang tak dimasukkan oleh akal. Kerana bila dibicarakan kaca, hempas akan pecah. Perak kalau hempas tak pecah. Tetapi perak itu laksana kaca. Kaca-kaca apa yang disebutkan? Kaca-kaca berbuat dari perak yang diukirkan mereka dengan sebaik-baiknya. Dengan arti kata lain, kalau kaca perak itu ya yang dibuat seperti kaca bentuknya, ya, subhanallah, maha suci Allah, kehebatannya, ya. Kemudian Allah mengatakan lagi dalam ayat ini, ayat yang ke-17 tadi, dan di dalam syurga itu mereka diberikan minuman segelas minuman yang campurannya adalah halia yang didatangkan dari sebuah mata air sungai yang dinamakan salsabil. Ya, subhanallah. Air yang datang dari mata air, salah satu mata air itu adalah campuran dari halia. Okey, pertama jangan kita bayangkan halia ni halia kat rumah kita tu. Kalau kita bayangkan halia kat rumah, macam mana halia kat rumah kita, sakit kita. Ya, mula kita katakan, ustaz, kalau saya minum halia ni biasanya keluar angin. Ya, sebab kita nak bagi misal contoh, diri kita di dalam syurga dengan dunia jauh panggang dari api. Kerana bila kita masuk di dalam syurga tak ada angin dah. Ya, minum halia banyak mana pun, pertama tak ada angin dah. Ya, tak ada sikit. Tak ada. Bahkan halia yang diperbuat ini kita beriman bagaimana hanya Allah yang mengetahui. Tetapi ianya adalah produk yang maha agung yang Allah ciptakan, yang mana ianya teristimewa bagi manusia. Kalau Allah sebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan syurga, berarti istimewa, bukan sebarangan. Ya, jangan kita samakan kita minum halia dekat rumah kita. Kena pula mak bidan bagi minum, ya, nak panaskan badan. Ya, kita buat perumpamaan, alahai air halia Allah bagi kat kita. Jangan. Ya, pertama kita beriman dengan kehebatan air yang Allah berikan, apa juga yang Allah berikan dalam syurga. Ingat, bila kita bicarakan syurga, semuanya indah, semuanya istimewa dan semuanya yang terbaik. Itu yang perlu kita imani. Baik, di antara ayat yang diceritakan pula adalah di dalam surah Al-Mutaffifin juzuk 30. Ya, surah yang ke 83. Okay, surah 83, surah Al-Mutaffifin, juzuk ke-30, muka surat 587. Okay. Baik. 588, ayat yang kita ingin baca. Kita mulakan ayat yang ke-24. 22 lah senang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Innal abrara lafi yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun. Sesungguhnya orang yang berbuat baik itu benar-benar berada di dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang-mandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh nikmat. Mereka diberikan minum dari khamar murni yang diletakkan di tempat-tempatnya. Tempat-tempatnya ataupun tutupan-tutupannya adalah dari kasturi, dan yang demikian itulah hendaknya orang berlumba-lumba. Dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim, iaitu mata air yang minum daripadanya orang yang didekatkan kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, gambaran yang seterusnya ini ialah berkaitan dengan air syurga yang dari arak, yang bukan dia tidak memabukkan sesiapa. Minum nikmat, minum nikmat, minum nikmat. Oleh kerana itu bagi kita yang inginkan meminum air khamar dari syurga, maka janganlah kita minum khamar dari dunia. Kalau dah terlanjur, berdoa kepada Allah ampunkan dosa kita atas kejahilan kita. Ya. Oleh kerana itu nikmat, betapa nikmatnya air syurga ini yang Allah ceritakan, oleh demikian hendaklah kita berlumba-lumba. Tuan-tuan dan puan-puan, air yang kita minum di dalam syurga bukan untuk menghilangkan dahaga. Di sana cukup kita meminum air syurga sekali ataupun air telaga Kausar itu, ya, sudah memadai untuk kita menghilangkan dahaga. Tetapi kita minum adalah untuk kenikmatan, ya, hanya untuk bersuka-suka, ya, tidak lebih daripada itu. Oleh kerana itu orang-orang di dalam neraka mengharapkan air dalam syurga. Kerana bila seseorang itu minum air di dalam syurga, memadai baginya untuk selama-lamanya tak minum pun tak apa. Mereka tidak akan rasa dahaga, mereka tidak akan rasa sakit, apa-apa seksaan pun mereka dah tak rasa. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana ahli neraka meminta air di dalam melalui ahli syurga supaya diberikan walaupun setitik. Ya Allah, walaupun setitik, ya, kerana untuk menghilangkan dahaga mereka di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan dan puan-puan, minta Allah lindungkan kita daripada duduk di dalam neraka dalam keadaan yang hina dina. Ya, ini Allah ceritakan. Bagaimana Allah menceritakan kedudukan ahli neraka yang mengharapkan air minum daripada ahli syurga ataupun makanan dari syurga. Dapat minuman air dari syurga pun memadai. Mereka tidak akan rasa sakit dan tidak akan rasa dahaga dah. Dah tak perlukan air hamim ke apa ke yang boleh memutus-mutuskan urat usus-usus mereka. Mereka dah tak perlu. Cukup sekali. Dan begitu juga walaupun secubit makanan ahli syurga diberikan kepada mereka, cukup bagi mereka untuk kekal ataupun tidak lapar di dalam neraka. Oleh kerana itu Allah menceritakan kisah ini di dalam surah Al-A'raf. Cuba buka surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf juzuk yang ke-8, surah yang ke-7. Muka surat 156. Jumpa? Muka surat 156 ataupun juzuk yang ke-8, surah yang ke-7, ayat yang ke-50. Kita mulakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين
Dan penghuni neraka menyeru penghuni syurga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Mereka penghuni syurga menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya, iaitu makanan dan minuman, ke atas orang-orang kafir. Tuan-tuan dan perempuan seksa. Ya, bagi ahli kafir, ahli neraka, mereka akan terseksa dengan makanan dan minuman. Ya, na'udzubillah min zalik. Ya, kita dalam keadaan PKP ni terseksa. Ya, tak boleh keluar. Ya, nak makan apa pun dah tak boleh, kena masak sendiri. Ya, mereka lagi duduk dalam neraka, apa pun tak boleh. Ya, terpaksa makan makanan yang kotor, makanan yang keji, air yang kotor, air yang keji, buah zakum. Tidak ada pilihan bagi mereka. Minta lindung kepada Allah. Minta lindung kepada Allah supaya Allah tidak masukkan kita ke dalam neraka. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita berdoa kepada Allah ya. Nanti kita akan sampai satu bab bagaimana kita nak menyelamatkan diri kita dari neraka dan memasukkan diri kita ke dalam syurga. Insya-Allah. Dan kita nampak senang, sebenarnya ialah memerlukan kekuatan juga. Baik. Jadi itu dia ayat yang Allah ceritakan di dalam surah yang kita bacakan. Kemudian yang ke-17, gambaran syurga yang dijaga oleh malaikat-malaikat. Ya. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala. Surah Ar-Ra'd, surah Buruh ayat 23 dan 24. Okey, cuba buka surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd surah yang ke-13, juzuk 13 ayat 23 24, muka surat 252. Jumpa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 23-24. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Iaitu syurga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh daripada bapa-bapa mereka, isteri-isteri mereka dan anak cucu mereka. Sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucap salamun alaikum bima sabartum. Kesejahteraan ke atas kamu kerana kesabaran kamu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini mengisyaratkan, pertama, apa dia isyarat? Bahawa sesungguhnya orang-orang yang beriman akan masuk syurga bersama keluarganya yang beriman. Ya, ini mengisyaratkan kepada kita, kalau anak beranak kita, tok nenek kita beriman, kita akan berkumpul dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Kita akan berkumpul semuanya di dalam syurga. Seperti mana kita balik berkumpul, nakkan anak-anak kita berkumpul di hari raya tu, yang sampai menangis-nangis, ya, nakkan anak tu balik. Ya. Di syurga pun begitu, dengan syarat keluarga kita beriman. Oleh kerana itu kewajipan bagi ibu dan ayah mendidik anak-anaknya supaya menjadi jilul, generasi yang beriman, supaya kita dapat bersama di sana. Sedih tuan-tuan dan puan-puan apabila kita berada di syurga
ya, mereka berada di neraka. Yalah, waktu itu perasaan sedih sudah tidak ada, melainkan perasaan nikmat dengan Allah. Tetapi anak-anak kita yang menjadi isu kita sekarang ini, ya, orang-orang yang berkait itu, mereka akan mengaitkan diri mereka dalam bab ini ialah dengan tu ayah mak bapak mereka, yang menyebabkan kita pada hari kiamat lari antara satu sama lain. Tak nak jumpa anak, tak nak jumpa isteri, tak nak jumpa suami, tak nak jumpa siapa pun. Ya. Sedangkan yubassarunahum, Allah katakan dalam surah Al-Ma'arij, kita nampak mereka tapi masing-masing buat dia. Tuan-tuan dan perempuan, satu benda yang menggerunkan. Kerana apa? Takut anak-anak kaitkan mak ayah dia. Inilah sebab saya masuk neraka. Ya Allah, itu mak ayah saya. Mana kita nak lari waktu itu? Dahsyat. Peristiwa itu amat dahsyat. Okey, ala kulli hal, Allah menceritakan di sini bahawa kita mampu berkumpul kaum keluarga kita, anak beranak kita di dalam syurga bersama-sama dengan syarat beriman. Ini salah satu ayat di dalam surah Ar-Ra'd. Dalam surah At-Tur pun serupa, yang mengisyaratkan semua satu keluarga boleh bertemu dalam syurga. Mudah-mudahan kita semua, ya, keluarga kita semua. Amin ya rabbal. Kemudian Allah mengatakan para malaikat menyambut mereka dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum. Ya, kesejahteraan ke atas kamu dengan apa yang kamu sabarkan. Orang-orang yang menganut ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, ya, yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bersabar dengan manhaj ini. Kerana ujian ini terlalu besar. Di zaman fitnah, kenapa ianya terjadi fitnah? Kerana kejahilan masyarakat. Bila masyarakat jahil, tidak ada ilmu, mula mengeluarkan fatwa ikut akal fikiran yang menyebabkan agama ini terpesong, maka orang-orang yang membawa sunnah dikatakan orang itu membawa perkara-perkara bid'ah. Oleh kerana itu berhati-hati, bersabar. Tuntutlah ilmu dengan cara yang betul. Jangan fikir shortcut. Jangan fikir, ya, kita dah terlambat nak buat paling ringkas. Tak boleh. Dia kena kepada asal. Pada asas, dan mudah-mudahan, ya, Akademi Sunnah ini membuka ruang kepada sahabat-sahabat kita untuk mencari kebenaran agama ini dengan mengikut Al-Quran dan As-Sunnah ataupun mengikut fahaman 3 kurun yang terbaik. Baik. Kemudian di dalam surah Az-Zumar, ya, Allah menceritakan juga berkaitan dengan perkara yang sama tentang malaikat-malaikat menyambut kita di akhirat kelak. Dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-30, juzuk 23, muka surat 466, ayat yang ke-73. Ini juga gambaran berkaitan dengan para malaikat yang menyambut kita di akhirat kelak. Ya, macamlah kita dulu mula-mula kahwin, ya, disambut dengan rebana. Di sana lebih indah dan lebih hebat. Kenapa? Kita disambut masuk ke dalam syurga untuk kekal selama-lamanya. Dan ayat ini dikaitkan dengan golongan yang pertama masuk syurga tanpa hisab. Ya, siapa golongan itu nanti kita akan sampai, supaya mudah-mudahan kita juga termasuk golongan yang bakal masuk syurga tanpa hisab. Okey. Ayat ini adalah ayat yang ke-73. Jumpa muka surat 466 ayat yang ke-73, surah Az-Zumar, surah yang ke-39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam syurga berombong-rombongan pula. Subhanallah. Tuan-tuan dan perempuan, terutama jemaah-jemaah haji, ingat tak waktu kita pergi ke Mina rombong-rombongan, ya, pergi ke Arafah berombong-rombongan, gambaran yang cukup indah dan cantik.
Ya, Allah khabarkan mudah-mudahan kita masuk syurga berombong-rombongan juga. Ya, sama kita. Ya, mengikut ayat ni ada satu golongan yang akan masuk syurga secara berombong-rombongan. Dan orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam syurga berombong-rombongan pula. Sehingga apabila mereka sampai ke syurga itu, sedangkan pintu-pintu syurga telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan ke atas kamu. Berbahagialah kamu, masukilah syurga ini sedangkan kamu kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah masukkan kita semua dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Indah. Betapa indahnya. Pertama, saya beriman dengan kisah ini yang bakal kita akan temuinya nanti. Yang kedua, hendaklah kita cuba berusaha menjadikan golongan yang terbaik 70,000 yang akan masuk syurga tanpa hisab di kalangan umat Muhammad. Ya, daftarkan diri kita. Bukan daftar macam daftar tabung haji ataupun daftar nak pergi haji ataupun umrah. Tetapi kita akan sampai pada sifat-sifat tersebut, beramal dengan 4 perkara tu nanti. Baik. Mungkin dah tak sabar Ustaz, saya nak beramal. Nanti sabar. Ya, sabar dulu. Kita buat sikit-sikit. Jangan tegur gapah. InsyaAllah sampai. Yang paling penting doa dulu. Baik. Kemudian yang ke-18, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama yang akan membuka pintu syurga. Daripada Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksudnya, seluruh anak Adam berada di bawah panjiku pada hari kiamat, dan aku adalah orang yang pertama akan membuka pintu syurga. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dan kitab sahih Al-Jami' As-Saghir. Baik. Gambaran ini bahawa mengisyaratkan kepada kita Ibnu Adam. Semuanya di bawah satu panji, yakni panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Adam, Nabi Adam, ya, nabi-nabi sebelum itu, kenapa Rasulullah itu adalah sayyidul anbiya, ketua para nabi. Semuanya akan berkumpul di bawah risalah Rasulullah. Dan kita tahu kisah apabila kita berada di mahsyar, bagaimananya susah hidup di mahsyar, sehingga kita mencari siapa yang boleh menyelesaikan. Kita pergi bertemu dengan Nabi Adam, kita bertemu dengan Nabi Nuh, kita bertemu dengan Nabi Ibrahim, kita bertemu dengan Nabi Musa, kita bertemu dengan Nabi Isa, dan akhirnya kita bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah lah yang diberikan kelebihan untuk menyelesaikan masalah kita. Ya. Oleh kerana itu, dalam hadis ini mengisyaratkan Rasulullah adalah orang yang pertama akan membuka pintu syurga, merasmikan pintu syurga. Subhanallah, alangkah indahnya mereka-mereka yang pertama-tama masuk syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis yang lain dari Anas radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mempunyai ramai pengikut pada hari kiamat, dan aku adalah orang yang pertama membuka pintu syurga. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Ya, berarti Rasulullah adalah ramai pengikut-pengikutnya. Ya. Kenapa jarak Rasulullah sampai ke hari kiamat ini, macam sekarang ini pun kita dah berada 1400 lebih tahun, dan pengikut-pengikut Rasulullah di antara yang banyak. Tetapi yang banyak ini adalah berbagai-bagai. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk semua supaya menjadi pengikut Rasulullah yang betul-betul mengikut ajarannya. Baik. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksudnya, aku adalah orang yang pertama memegang pintu syurga dan membukanya. Ya. Jadi hadis yang sahih riwayat Tirmizi, ya, mengisyaratkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kunci syurga, maka dialah yang akan membukanya. Ya, dan sudah tentu apabila dia yang buka, pengikut-pengikut yang setia, terutamanya dari kalangan sahabat, ya, mereka yang beriman, selepas mereka itu tabi'in, dan siapa yang mengikut rentak-rentak mereka yang soleh ini, maka mereka akan dijadikan orang yang pertama. Syurga ada berapa pintu? Syurga ada 8 pintu. Okay, kita tahu pertama syurga ada 8 pintu dan ada 100 tingkat.
Neraka 7 pintu, 7 tingkat. Tapi tingkat neraka ke bawah. Ya. Ini kedudukan syurga yang digambarkan. Dia ada 8 pintu, 100 tingkat ke bawah. Neraka 7 pintu, tingkat ke bawah. Syurga tingkat ke atas, neraka tingkat ke bawah. Ada satu hotel tu saya pergi. Naik itu, dia bukan naik ke atas, dia turun ke bawah. Terkejut. Bila tengok tu, ke bawah. Macam neraka pula. Ya, ada satu hotel. Ya. Baik. Syurga ada 8 pintu. Ini berdalilkan dari hadis Rasulullah SAW daripada Umar radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Nabi SAW dengan maksudnya. Barang siapa di kalangan kamu mengambil wuduk dengan menyampaikan atau menyempurnakan wuduknya. Nah ya, cantik ni. Itu pasal kenapa kita bila bicara sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Berarti sifat solat Nabi itu kita kena belajar bagaimana Rasulullah SAW sembahyang. Dia sembahyang ni sebenarnya protokol kita macam mana kita di dunia ni nak menghadap raja. Macam mana mungkin di kalangan kita ada yang berpangkat Datuk, ya, Tan Sri, Datuk Sri. Mereka pernah pergi untuk mengambil darajat pangkat, ya, kehormat ini kepada raja yang menghadiahkan pada hari-hari yang ditentukan. Jadi waktu kita nak mengambil itu, dia bukan boleh nak berlenggang-lenggok, tak. Mentang-mentang lah dia tu kaki lenggang-lenggok, dia pergi aja nak pergi ambil. Tak boleh. Dia ada protokolnya. Dan protokol ini penting bagi seorang yang nak bertemu dengan raja. Pertama, pakaian kena jaga, adab dia kena jaga, cara berjalan kena jaga. Ya, saya agak tertarik waktu hari pertabalan Perdana Menteri waktu tu. Saya menyaksikan bagaimana menghadap raja, cara menghadap raja, cara berkata-kata di depan raja. Semua ada cara dia. Itulah solat. Ya Rasulullah kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu melihat aku sembahyang. Melalui hadis-hadis yang sahih kita belajar cara Rasulullah sembahyang. Bagaimana? Bukan main cedok tengok Tok Mat sembahyang gitu, opah cu solat gitu kita ikut. Tak. Kita kena ikut hadis, itulah protokol. Barulah kita diiktiraf. Boleh kita menghadap raja ikut suka lenggang-lenggok. Tak boleh. Bolehkah kita menghadap raja dengan pakaian ala kadar je, berkemban je? Boleh? Tak boleh. Ataupun pakai kopiah, tak pakai baju, pakai kain plekat. Tuan-tuan dan perempuan, cuba kita buat pakai singlet ke yang nampak ketiak tu, pakai kain plekat, pakai kopiah, pergi menghadap raja. Tapi itulah masyarakat kita buat di depan Allah, menghadap Allah dengan cara yang hina. Kita katakan cara itu hina. Takkanlah tak ada langsung pakaian yang lebih terhormat untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan beradablah dengan Tuhan kita. Walaupun Allah tidak kisah jika kamu tak mampu, tak apa. Tetapi beradablah dengan sebaik-baik. Belajar cara berpakaian untuk menghadap Allah. Belajarlah kita berhadapan dengan Allah cara yang betul. Barulah kita betul dapat pingat di sisi Allah. Seperti mana orang itu, raja memberi pingat padanya. Ini kalau kita pakai pun dah tak senonoh. Lepas tu nak mengharap kepada Allah. Dan di sini berkaitan dengan wuduk. Wuduk pun Rasulullah telah mengajar kita cara berwuduk. Masalahnya masyarakat kita ni tak belajar daripada hadis. Belajar pada makmi'ah, ka'mi'ah, pa'ngah, pa'kulub. Akhirnya kita berwuduk dengan cara pa'kulub. Makmi'ah. Bukan cara Rasulullah. Dan akhirnya berapa banyak sunnah-sunnah yang seharusnya hidup dalam siri wuduk ataupun apa yang Rasulullah ajar, kita tinggalkan. Sayang. Sedangkan pada wuduk, kita boleh mendapatkan syurga yang hebat. Tuan dan perempuan, lepas ni, perhatikan wuduk kita. Belajarlah melalui hadis-hadis yang sahih. Dan juga belajarlah cara berhadapan dengan Allah di dalam siri solat kita. Okey, di sini kita saksikan. Barang siapa di kalangan kamu mengambil wuduk dengan menyempurnakannya. Menyempurnakan, yakni mengikut cara Rasulullah SAW. Dan kemudian
mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu je. Itu kalimah yang pertama, dan tambahan tu dia fadilat dia lebih lain. Allah maj'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Fadilat dia lain, ya. Dalam hadis ini mengatakan barang siapa yang di kalangan kamu mengambil wuduk lalu dia mengucapkan, menyempurnakan wuduknya, kemudian dia berdoa, ya, ada yang angkat tangan, ada yang tak angkat, kedua-duanya, ya, tak menjadi masalah, tapi Rasulullah tidak mengangkatnya. Ya. Kita mengatakan kalau hukum ini ialah hukum doa, kita mengatakan yang di sini Rasulullah tak mengangkat tangan. Okey. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimah itu je. Maka Rasulullah mengatakan, maka akan dibuka baginya 8 pintu syurga dan dia boleh masuk melalui mana-mana pintu. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Okey. Kita kupaskan sikit. Kalimah yang disebutkan dalam doa yang kita biasa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, itu sabit dalam hadis yang sahih. Yang ditambah wa ja'alni mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin, itu dhaif. Yang tu dhaif. Yang lain tu sahih. Okey. Jadi siapa yang lepas dia mengambil wuduk, sempurnakan wuduk seperti mana yang Rasulullah nak, kualiti dia seperti mana yang Rasulullah nak, lalu dia mengucapkan doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ataupun dalam riwayat ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibuka baginya 8 pintu syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, 8 pintu syurga dibuka bagi orang yang cantik wuduknya mengikut apa yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Maka dia boleh masuk melalui mana-mana pintu. Tuan-tuan dan puan-puan, bila diberikan masuk mana-mana pintu, itu kemuliaan bagi kita. Itu kemuliaan yang seharusnya dimiliki oleh kita, yang perlu kita dapatkan. Bukan senang nak masuk 8 pintu itu. Kita ada babus solat, babus zakah, babul jihad, babus riyan, orang yang berpuasa, babul birri walidain, babul la haula wala quwwata illa billah. Semua itu 8 pintu tu nanti ada orang yang dapat masuk 8 pintu, ada yang tak dapat. Hanya 1 pintu. Hanya mungkin 2 pintu. Tuan-tuan dan perempuan, kita balik kampung ni dah PKP dibukakan. Siapa nak balik merentasi daerah dah dibenarkan bagi tempat-tempat yang dibebaskan. Bayangkan kita sampai dekat tol tu berderet. Tu dia queue dia, baris punya panjangnya. Bayangkan, boleh kita bayangkan. Alamak, macam mana kita nak masuk cepat? Kalau dah baris panjang, macam mana nak masuk cepat? Oleh kerana tu, bila diadakan 8 pintu, kita boleh pergi. Bayangkan seorang pakai cash money, seorang pakai touch and go, seorang pakai smart tag ataupun apa ya, yang satu lagi tu. Okey. Bayangkan siapa yang paling cepat. Apabila kita boleh buat pilihan, kita nak masuk, aku nak masuk yang paling sedikit orang lah, maka kita akan dapat masuk sedikit orang. Kerana 8 pintu yang dibentangkan kepada kita. Dan jarak pintu tu kita akan bicarakan, ya. Jarak ini terlalu besar, yang mana kita akan bicarakan. Baik. Jadi oleh kerana tu, ke-8 pintu adalah satu nikmat yang besar bagi mereka yang memiliki syurga. Jadi kita lihat yang ke-20, luasnya pintu syurga. Ya, luasnya pintu syurga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi innama baina masra'aini min masari' al-jannah kama baina Makkah wa Hajar." Artinya, demi nyawaku di tangannya, sesungguhnya di antara 2 hujung pintu di antara pintu-pintu syurga, jaraknya seperti Mekah dengan Hajar, yakni satu nama tempat yang ada yang hampir dengan Bahrain. Bayangkan dari Mekah sampai ke Bahrain sana. Berapa jaraknya? 1000 km lebih. Ya.
bayangkan satu pintu syurga. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, wahai kamu akan melihat pintu-pintu tersebut penuh sesak dengan manusia-manusia di hari kiamat. Walaupun nampak besar, tetapi pada hari kiamat penuh sesaknya manusia ialah kehidupan yang bermula daripada zaman Adam sampai pada hari ini, sampai pada hari kiamat. Subhanallah. Besar. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, saya beriman. Kemudian dari Muawiyah ibn Haidah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, di antara dua hujung pintu, di antara pintu-pintu syurga jaraknya 40 tahun dan akan datang satu hari pintu itu akan penuh sesak. 40 tahun perjalanan, ya, yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, tetapi pada hari akhirat nanti bila hari dibukakan syurga neraka, maka kita menyaksikan syurga itu akan dipenuhi, ya, pintu-pintu itu akan dipenuhi oleh manusia yang ingin masuk ke dalamnya, ya. Jadi ini di antara hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Jadi apa yang paling penting kita beriman dengan kedudukan hadis yang sahih, mengisyaratkan bahawa kedudukan syurga ini terlalu besar dan kita ada peluang untuk masuk syurga melalui 8 pintu. Bagi mereka yang telah istiqamah dalam solatnya, teruskan. Kerana di sana ada babus solat. Pastikan kita melakukan solat mengikut cara Rasulullah. Itu yang paling penting. Bagi saya ikut cara Rasulullah, ya, itu yang paling penting kerana produk yang hasil daripada keluaran yang betul ianya akan diterima. Ya. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, cara pakaian-pakaian kita walaupun dengan jenama-jenama yang mahal. Kenapa bila sampai satu tahap kita tengok kat kedai rejected tu, tak mana rosak dia kita tak perasan, tetapi dijual dengan murah. Jenama mahal tetapi dijual dengan murah kerana rejected, kerana tertolak. Sikit je. Tiba-tiba agama Islam ni lah, tak apalah kita buat suka hati kita lah. Kenapa agama ni, agama Islam kita punya, na'udzubillah min dzalik. Agama ini milik Allah. Kita hanya menjalankan. Jadi kalau kita hendaklah kita jalankan agama ini apa cara yang telah Rasulullah tetapkan. Kita tak ada pilihan. Maka kita buat supaya amalan kita tidak ditolak. Ya, seperti mana pakaian yang berkualiti tapi ditolak. Dan mudah-mudahan amalan kita tidak ditolak. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, bila amalan kita tidak ditolak, bab pintu syurga menjadi isu yang amat penting untuk kita miliki. Dan insya-Allah kita akan sampai bagaimanakah untuk mendapat masuk ke dalam syurga melalui ke-8 pintu itu nanti. Ini salah satu daripadanya. Beramallah dengan apa yang ada dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada pelajaran yang akan datang yang berkaitan masih lagi dalam bicarakan khazanah-khazanah syurga yang belum kita buka sehabisnya. InsyaAllah kalau dah sampai masanya, maka kita akan menceritakan bagaimana cara kita nak mendapatkannya. Di sini kita gambarkan keindahan syurga, kehebatan syurga dan mudah-mudahan yang paling penting Allah bagikan kita masuk syurga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah dan silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.